Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Izzuddin Azhar bin Aris. Nama saya Muhammad Syamizi bin Muhammad Tahir. Nama saya Muhammad Razik bin Maidil. Nama saya Muhammad Akmal Haziq bin Muhammad. Kami dari kelas fungsi ingin membentangkan tentang bab 2 dalam subjek pengurusan sumber manusia, iaitu analisa kerja. Pengenalan bagi analisa pekerjaan ialah merupakan fungsi asas dalam pengurusan sumber manusia organisasi, adalah menjadi tugas utama pengurus sumber manusia untuk memastikan pekerja yang digaji oleh organisasi memiliki kemahiran penting yang diperlukan untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang digarap. Yang ketiga pula ialah terdapat beberapa istilah penting yang perlu difahami terlebih dahulu sebelum melihat kepada proses dan teknik yang terlibat dalam analisis pekerjaan sendiri. Dan akhir sekali pula ialah beberapa definisi analisis pekerjaan akan dikemukakan di sini. Definisi analisis pekerjaan ialah proses mendapatkan maklumat tentang suatu pekerjaan dengan menentukan apakah kewajipan, tugas serta kemahiran dan pengalaman seorang pekerja yang perlu dilantik. Deskripsi kerja pula ialah pernyataan tulis yang menguraikan tugas-tugas yang perlu dilalui dalam sesuatu pekerjaan, keadaan persekitaran kerja dan peralatan atau bahan yang digunakan dalam pelaksanaan. Maklumat yang dikumpulkan melalui analisis pekerjaan adalah penting untuk tujuan pembentukan deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan pula ialah dokumen bertulis yang mengenal pasti, menjelaskan atau menghuraikan sesuatu pekerjaan dari segi tugas dan tanggungjawab. Ia perlu menyatakan dengan jelas apa yang pekerja perlu lakukan dalam pekerjaan tersebut, bagaimana melakukan pekerjaan tersebut dan keadaan di mana tanggungjawab tersebut dilaksanakan. Terdapat perkara-perkara yang biasa dimasukkan dalam deskripsi pekerjaan, iaitu tanggungjawab utama, peratusan masa yang diperuntukkan untuk setiap tanggungjawab, piawaian prestasi yang mesti dicapai, keadaan pekerjaan dan kemungkinan bahaya, bilangan pekerja yang melakukan pekerjaan tersebut dan kepada siapa mereka perlu lakukan serta mesin akan digunakan dalam pekerjaan tersebut. Seterusnya saya serahkan kepada Muhammad Syamil. Okey, terima kasih. Baiklah. Definisi spesifikasi kerja. Spesifikasi kerja memberi tumpuan kepada individu sahaja. Ia menerangkan tentang kemahiran dan kebolehan yang perlu ada pada individu yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut. Spesifikasi pekerjaan merupakan dokumen yang mengandungi kelayakan minima yang perlu dimiliki calon-calon bagi melaksanakan sesuatu pekerjaan. Maklumat yang terkandung dalam spesifikasi pekerjaan biasanya tergolong dalam 3 kategori berikut, iaitu kelayakan umum seperti pengalaman kerja dan latihan. Yang kedua, keperluan pendidikan termasuklah kolej, universiti atau pendidikan vocational dan teknikal. Yang ketiga, pengetahuan, kemahiran dan kebolehan. Spesifikasi pekerjaan perlulah berpadanan dengan keperluan sesuatu pekerjaan. Oleh itu, adalah penting untuk memasukkan kelayakan yang jelas, hubung kaitnya dengan prestasi pekerjaan sahaja. Kelayakan yang melebihi keperluan pekerjaan serta tidak penting dalam membantu meningkatkan prestasi pekerjaan seperti keperluan tahap pendidikan yang tidak munasabah tidak perlu dinyatakan. Antara komponen yang ada di dalam spesifikasi pekerjaan. Yang pertama, keluarga pekerjaan. Definisinya adalah merupakan sekumpulan pekerjaan biasanya ditentukan berdasarkan fungsi seperti pengeluaran, kewangan, sumber manusia dan lain-lain. Yang kedua, kategori pekerjaan. Merupakan sekumpulan pekerjaan biasanya ditentukan menurut nama pekerjaan seperti pengurusan, jualan, pekeranian, penyelenggaraan di dalam sesuatu keluarga kerja atau merentasi keluarga kerja.
Yang ketiga, pekerjaan. Merupakan sekumpulan jawatan yang serupa dari segi tugas-tugas dan dimensi tugas. Yang keempat pula, merupakan sekumpulan tugas atau dimensi yang merangkumi keseluruhan tugasan kerja bagi setiap individu pekerja. Yang terakhir, dimensi tugas merupakan sekumpulan tugas yang sama jenis di mana biasanya dirujuk sebagai merupakan sekumpulan elemen bagi membentuk aktiviti kerja yang boleh dikenal pasti di mana langkah-langkah yang wajar dan logik diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan atau bidang tanggungjawab. Contoh analisis kerja. Terdapat sifat-sifat peribadi yang diperlukan. Contohnya, yang pertama, keupayaan berkomunikasi secara lisan dan bukan lisan. Yang kedua, keupayaan melaksanakan tugas yang pelbagai di mana peribahan sering dibuat secara drastik. Yang ketiga, mudah mesra dan suka berjumpa orang ramai. Selain daripada sifat-sifat peribadi yang diperlukan, terdapat juga pendidikan, latihan dan pengalaman yang luas. Contohnya, pemegang diploma kesetiausaha dari institusi pengajian tinggi yang diiktiraf. Yang kedua, sekurang-kurangnya mempunyai 2 tahun pengalaman bekerja. Yang ketiga, fasih bertutur dan menulis dalam bahasa Melayu dan Inggeris. Terima kasih, saya serahkan kepada Muhammad Razik. Okay, terima kasih Syamizi. Kita lihat pula kaedah dalam analisis pekerjaan. Pelbagai kaedah boleh digunakan untuk mengutip maklumat analisis kerja. Setiap kaedah mempunyai kelebihan dan kelemahannya. Oleh itu, seseorang juru analisis kerja perlu mempertimbangkan kebaikan dan keburukan setiap kaedah dari segi kos, masa dan ketetapan sebelum memutuskan jenis kaedah yang digunakan. Pemilihan kaedah yang sesuai dapat memastikan maklumat analisis kerja yang diperolehi adalah lebih tepat dan menyeluruh. Terdapat 4 kaedah analisis kerja yang biasa digunakan. Yang pertama, soal selidik, pemebual, perhatian dan sekali log pekerja. Okay, kita lihat yang pertama tadi, soal selidik. Yang pertama, penganalisis pekerjaan mengedar borang soal selidik mengenai pekerjaan yang hendak dianalisis kepada setiap pekerja. Para pekerja dikehendaki mengisi borang tersebut. Data yang dipungut adalah tentang tugas dan kewajipan pekerjaan. Tujuan pekerjaan, kesesuaian tempat kerja, keperluan untuk melakukan kerja, kemahiran, pendidikan, pengalaman, keperluan fizikal dan mental, peralatan dan bahan yang diperlukan dan keperluan kepada kesihatan dan keselamatan pekerjaan itu sendiri. So, soalan-soalan dalam bidang soal selidik ini berbentuk struktur, bukan struktur atau kedua-duanya sekali lah. Teknik ini merupakan teknik yang murah dan cepat untuk memperolehi maklumat daripada pekerja yang ramai. Tetapi, teknik ini tidak akan memberi maklumat yang tepat sekiranya jawapan yang diberikan tidak lengkap, tidak jujur atau berat sebelah. Selain itu, banyak masa yang diperlukan untuk membentuk dan menguji soal selidik yang baik. Yang kedua, termobual. Maklumat pekerja juga boleh diperoleh dengan menemubual pelaku kerja atau penyelia pelaku kerja atau kedua-duanya sekali. Termobual boleh dilakukan secara perseorangan atau berkumpulan. Dalam mengendalikan sesuatu temubual, juru analisis kerja harus mewujudkan perhubungan yang baik dengan orang yang ditemubual dan memastikan ia memberi maklumat yang tepat dan objektif. Kaedah ini membolehkan penemubual menerangkan objektif analisis kerja kepada pekerja yang ditemubual dan menjelaskan kepada soalan-soalan yang kurang jelas. Pekerja yang ditemubual pula berpeluang untuk meluahkan sebarang pandangan dan idea mereka sendiri. Masalah utama teknik ini ialah berkemungkinan berlaku penyusungan maklumat apabila maklumat tugas dan tanggungjawab kerja digembar-gemburkan pada keadaan sebenar yang dihadapi pekerja. Teknik ini juga memakan masa yang lama untuk dijalankan. Yang ketiga, pemerhatian.
Kaedah lain untuk mengutip maklumat kerja ialah melalui pemerhatian terhadap tingkah laku pekerja ketika menjalankan tugas mereka. Hasil pemerhatian akan dicatat. Teknik pemerhatian ini lebih sesuai digunakan untuk memperolehi maklumat tentang kerja-kerja yang melibatkan aktiviti fizikal seperti operator mesin. Teknik ini kurang sesuai bagi kerja yang banyak melibatkan aktiviti mental seperti kerja penulis iklan dan aktiviti-aktiviti yang dilakukan sekali-sekala sahaja. Seperti kaedah temu bual. Teknik ini mengambil masa yang lama untuk dikendalikan dengan menelan perbelanjaan yang agak banyak. Dan yang terakhir, yang keempat adalah log pekerja. Pekerja boleh dimintakan mencatatkan aktiviti kerja harian mereka dalam buku log atau diary. Jika dilakukan dengan cara yang betul, kaedah ini dapat memberi gambaran yang terperinci dan menyeluruh tentang sesuatu kerja itu. Kaedah ini juga dapat menunjukkan urutan sesuatu kerja. Kaedah ini juga dapat menunjukkan urutan sesuatu kerja. Namun, kaedah ini kurang digemari oleh pekerja kerana banyak masa pekerja dibazirkan. Itu sahaja. Seterusnya saya teruskan Tuan Haziq. Tujuan atau penggunaan maklumat pertama mudah. Itu biasa. Kalau masih ada digunakan pada itu. Ada contoh seperti itu. Bukan oleh seseorang turut itu kerja yang ada dirasakan kelayakan pengairan dan pengalaman yang diberikan oleh seseorang kerja itu kerja juga disebutkan sebagai satu syariat sebagai organisasi contohnya jawatan yang hidup dari dengan pekerjaan yang sesuai. Masa pengambilan data yang menjadi susah. Masa analisis kerja, ada maklumat atau data yang dapat diberikan yang ada di dan terus bekerja dalam objek. Maklumat analisis kerja menjawab dan selesai boleh digunakan untuk tambahan oleh bisnes dan latihan dan sebagainya. Maklumat budaya kerja dan tanggungjawab dalam dapat membantu jabatan menjalankan program dan latihan yang berkaitan dengan latihan dan penelitian dapat kerja di kalangan pekerja yang dilakukan di kampung menunjukkan para pekerja untuk membawa yang bergerak dan yang lebih tinggi. Bagi pekerja baru, analisis kerja amat berguna sebagai orientasi kerana mereka dapat mengetahui tugas atau tanggungjawab yang bakal dijalankan bagi membolehkannya dari segi fizikal dan mereka dapat menyesuaikan diri dengan kita terhadap faktor yang keempat, kesihatan dan keselamatan di tempat kerja. Bantu organisasi mengatasi aspek kesihatan dan keselamatan yang perlu ditekankan masa pelaksanaan kerja-kerja. Tanda dan keadaan pekerja dapat diketahui dari segi kemungkinan kecederaan, kesihatan dan keselamatan yang baik. Sebenarnya suasana dan keadaan sesuatu pekerja adalah berbahaya. Organisasi perlu memastikan kerja tersebut hanya dilakukan oleh pekerja yang berkualitas dan memiliki pengetahuan tepat. Yang kelima, papasan dan faedah. Maklumat analisis kerja tanggungjawab dan kerja yang melakukan kerja
membolehkan nilai kerja ditentukan secara objektif dan oleh organisasi. Nilai yang ditentukan seterusnya membolehkan organisasi membayar gaji, pendapatan dan faedah yang harus diberi kepada pekerja yang melakukan kerja. Dan faham? Perhubungan antara pekerja. Analisis kerja dapat digunakan untuk mengurangkan atau mengelakkan ketidakpuasan dan kesulitan faham di antara kalangan pekerja. Tugas dan tanggungjawab setiap pekerja harus dipandangkan secara terang untuk mengelakkan ketidakpuasan kerja. Selain itu, selain kerja boleh digunakan sebagai panduan untuk mengelakkan ketidakpuasan terhadap kerja yang melakukan hal tersebut. Analisis kerja juga memberikan majikan dan kesatuan kerja maklumat asas bagi kerja perhubungan, membentukkan kontrak dan penyelesaian sebarang ketidakpuasan atau pertikaian. Dan sekali, penilaian prestasi. Penilaian kerja digunakan oleh organisasi sebagai asas pembandingan antara prestasi sebenar pekerja dengan piawaian prestasi yang telah disebutkan. Kiranya prestasi sebenar tidak akan belum memenuhi piawaian yang telah disebutkan, dan pembetulan boleh dilakukan memperbaiki prestasi tersebut. Meningkatkan prestasi itu membolehkan organisasi sampai selamat harinya. Kesimpulannya, suatu pekerjaan terdiri daripada tugas yang mesti dilaksanakan oleh organisasi bagi mencapai maksud. Untuk mengenapasi tugas, menjawab dan kemahiran yang diperlukan bagi melaksanakan pekerjaan, suatu proses yang sistematik diperlukan iaitu analisis pekerjaan. Okey, itu sahaja dari kami. Terima kasih kerana menonton.